Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perjuangan, salam Ramadan, salam keberkatan kepada semua yang menonton Impact Chit Chat untuk episod yang kedua. Dan first kali saya nak doakan kepada anda semua agar anda dan juga keluarga anda sekarang ni berada dalam keadaan yang sihat, yang selamat dan juga bahagia insya-Allah. Dan kita berada dalam 10 Ramadan yang terakhir dan mudah-mudahan Ramadan yang terakhir ini, 10 Ramadan yang terakhir ini kita dapat lakukan yang terbaik insya-Allah untuk kita menjadi yang terbaik. Dan ingat, Ramadan adalah madrasah, tempat untuk kita melatih diri kita supaya insya-Allah 11 bulan yang akan datang kita dapat teruskan kehidupan kita menjadi seorang Muslim, insya-Allah mukmin dan insya-Allah muhsin yang sejati insya-Allah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, yang bestnya adalah kita ada topik yang sangat-sangat menarik dalam Impact Chit Chat, iaitu kita punya topik hari ini attention. Kita nak tarik perhatian dulu semua. Attention. Connection before correction. Dan kita bersama-sama dengan seorang tetamu yang bagi saya sangat-sangat istimewa dan layak untuk berdiskusi untuk topik pada hari ini, iaitu Puan Wawa Shauki. Puan Wawa Shauki adalah seorang penulis The Pro Parenting dan beliau juga merupakan seorang yang saya boleh cakap obses dengan bab-bab parenting dan juga pembangunan potensi anak-anak ini. Dan dia punya keterujaan itu diterjemahkan dalam bentuk penulisannya, dalam bentuk perkongsian videonya di Facebook dan juga di YouTube. Jadi pada hari ini kita sangat-sangat bertuah dapat bersama-sama dengan beliau. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Wawa Shauki. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput. Sama-sama. Dan kami pun ucap terima kasih juga dari Impact kerana sudi untuk bersama-sama dalam Impact Chit Chat untuk episod yang kedua. Dan dalam episod yang kedua ni, seperti mana yang kita tahu Bang Wawa, kita nak bercakap tentang dia berkisar tentang keibubapaan, tentang parenting. Dia juga melibatkan tentang relationship antara husband and wife. Dan sebenarnya perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan dan puan dan adik-adik yang menonton adalah untuk semua orang kena tahu, sama ada dia mak atau ayah ataupun anak. Pun kena tahu, dan insya-Allah ini akan sangat-sangat membantu kita semua. Okay, baik. So attention, connection before correction. Sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin Puan Wawa boleh bagi definisi ataupun ceritakan sedikit apa kaitannya connection dan juga correction. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Badrul dan pihak Impact, juga kepada sesiapa yang menonton live ini. Sama ada, tak kisahlah sama ada yang menonton secara live ataupun ulangan. Sebelum saya bermulalah, saya nak perkenalkan diri saya jugalah. Sebab saya takut juga kalau orang tengok mulut saya yang mugil ni, orang ingat saya ni Angelina Jolie. Ini bibir saya yang bengkak ni adalah hasil daripada connection saya dengan anak lah. Connection yang bersungguh dengan anak. Jadi ini bukan Angelina Jolie ya, ini Wawa Shauki. Okay, insyaAllah hari ni saya nak share lah tentang connection before correction. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya nak cerita apa sebenarnya connection dan apa sebenarnya correction. Ya, apa maksud? Dalam konteks kekeluargaan, dalam konteks family, dalam konteks yang kita faham sebagai parenting lah. Okay, kalau kita sebut pasal correction kalau dari konteks kekeluargaannya adalah bagaimana kita nak membentuk anak kita ini, kita nak betulkan mereka, kita nak bentuk mereka supaya mereka ini membesar mempunyai disiplin, adab dan akhlak yang padulah kan. Dan manakala ialah anak ni, sesetengah orang fikir anak ni membesar dia akan tahu-tahu pandai-pandai sendiri kan, jadi baik sendiri. Tapi sebenarnya adalah sebenarnya kita parents ni yang perlu untuk sediakan persekitaran supaya anak-anak ni bila dia membesar dia kenal baik dan buruk tu melalui kita. Dan connection tu pula adalah bagaimana kita parents nak prioritisekan anak-anak ataupun ahli keluarga kita yang terdekat ini supaya mereka ini jadi yang utama berbanding dengan peranan kita yang lain, peranan kita dalam kehidupan yang lain. Dan
especially bila bercerita tentang tajuk pada hari ni, especially kepada anak-anak lah. Bagaimana kita connect dengan anak-anak. Kita tahu lah zaman ni adalah zaman TikTok, kata Tuan Badrusani kan. Jadi connection, kita memang perkataan connection itu sangat sinonim dengan diri kita. Tapi kita kenal connection itu sebagai orang cakap connection kita dengan dunia luar kan. Bagaimana kita connection kita dengan internet, dengan media sosialnya, dengan teknologinya, tapi kerana kita punya orang cakap terlalu kerana kita punya kehidupan ni terlalu sinonim dengan connection yang bahagian itu, sampai kadang-kadang kita terlupa bahawa ada connection yang lebih penting, iaitu connection kita dengan ahli keluarga. Betul, dan itu yang Nabi pernah sabdakan bahawasanya kullu mauludun yuladul 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maksud dia, setiap bayi yang baru lahir itu adalah suci bersih, maka kedua-dua ibu bapanya lah, ni perkataan ni penting, fa abawahu, maka kedua-dua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. So Nabi daripada awal lagi dah clarify dekat kita dengan jelas betapa pentingnya peranan mak dan juga ayah dalam pembentukan anak-anak. Tapi betul lah, bila sebut pasal connection sekarang ni, memang first kali connection internet lah, kan, wifi. Kan? Sebab dulu, waktu saya pergi Mekah 2016, waktu buat haji dulu, orang tabung haji tu dia kata apa dah? Dia kata dulu jemaah datang, benda yang dia datang jumpa kami petugas tabung haji adalah dia akan cakap pasal saya nak duduk dengan bilik dengan family saya nak ni dan sebagainya, beg tak ada dan sebagainya. Sekarang tak dah, dia kata. Sekarang ni bila dia datang jumpa petugas tabung haji, benda pertama dia tanya, macam mana nak dapat wifi? Macam mana nak dapat internet? So connection sekarang ni dia lebih kepada connection benda-benda yang bersifat begitu, tapi bukan connection yang kita tengah bincang ni. Yang lebih penting, yang boleh bawa kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Itu connection. Correction pula macam mana? Puan Wawa, apa kaitan dia? Kita tahu bahawa anak-anak ni dia tidak membesar terus pandai, betul tak? Betul. Perlu kita yang menjadi guru yang pertama, ataupun rumah itu sendiri perlu jadi madrasah yang pertama untuk anak-anak supaya anak-anak itu terdidik. Jadi tapi cara didikannya bagaimana sebenarnya yang memberi kesan ataupun memberi impak yang baik kepada anak-anak. Bagaimana kita punya gaya, bagaimana kita punya respon dan bagaimana kita punya cara itu membantu anak untuk termotivasi untuk terlahir sebagai anak yang berakhlak lah. Yes. Cuma isu sekarang ni kalau kita tengok, mak ayah ni dia tak tahu, saya selalu ingat satu frasa ni yang mengatakan bahawa kejayaan, lawan kepada kejayaan bukanlah kegagalan. Lawan kepada kejayaan adalah perfection. Orang yang mengejar kesempurnaan. Jadi mak ayah yang sangat mengejar kepada perfection, yang jenis perfectionist, mereka ni sebenarnya yang bila tengok anak dia, anak kecil lagi, tapi nak suruh buat seperti mana mak buat, nak suruh kemas bilik seperti mana ayah kemas bilik, dan itu menyebabkan dia berlaku sesuatu yang unfair, yang tak adil, dan satu bentuk correction ataupun bentuk tarbiyah yang salah sebenarnya. Betul tak? Saya sangat setuju. Sebab kadang-kadang that's why kita dalam mendidik anak kita sangat-sangat perlu untuk cari ilmu. Kita perlu kenali betul-betul fitrah anak supaya kita tidak membesarkan anak ikut kemahuan kita, tapi kita membesarkan anak ikut keperluan anak tu sendiri. Dan kita ni parents, of course kita nak yang terbaik dengan untuk anak, betul tak? Tapi kita letakkan expectation kita tu terlalu tinggi bila kita nak anak kita tu yang baik tu. Kita macam kita rasa anak kita, bila kita tak kenal fitrah anak kita akan bajet anak kita tu boleh bertingkah laku macam orang dewasa. Itu bila kita tak kenal fitrah. That's why bila anak tu bertingkah laku macam fitrah seorang kanak-kanak, kita rasa macam tak patut. Sedangkan memang itulah fitrah anak-anak. Saya sangat menyarankan parents untuk belajar, gali ilmu. Tak kisahlah nak gali ilmu dari segi nak pandaikan anak ke, nak bagi anak tu regulation emotionnya bagus ke, ataupun perkembangan anak tu macam mana. Kita kena cari ilmu seboleh-bolehnya dengan daripada mana-mana cabang sekalipun, sama ada dari psikologi ke, kognitifnya ke, motor skill pun kena ada ilmu.
Ya. Dan saya bila bercakap pasal parenting ni kan, saya nak tanya juga kenapa tiba-tiba Puan Wawa jadi macam seorang yang sangat bukan tak tahulah berkata obses ni sesuai ataupun tak, tapi sangat excited dalam bab-bab nak share tentang parenting dan sebagainya. What is your desire? What drive you in this kind of thing? Okey, sebenarnya kalau nak bercakap tentang parenting, saya ni bukanlah orang yang layak sebab anak pun kecil lagi, baru 2 orang. Tapi disebabkan saya tahu saya saya mempunyai pengalaman yang waktu anak saya lahir, saya dah set dah, saya nak jadi ibu yang terbaik dan saya nak anak saya pandai. Tapi bila dalam proses saya membesarkan anak saya didik anak saya dan anak saya tu alhamdulillah lah memang pandai. Umur 2 tahun dah boleh kena ABC, umur 4 tahun dah boleh start pandai baca semua. Tapi ada beberapa perkara yang saya tengok missing. Tingkah lakunya something wrong, dia punya ni. Jadi waktu tu saya rasa ada something wrong kepada anakku. So aku kena cari lagi ilmu untuk tahu sebenarnya anakku ni something wrong kat mana. Sebab rasanya niat aku ni dah betul dah. Jadi saya pun berguru lagi banyak saya berguru, lagi banyak ilmu yang saya dapat, lagi banyak benda yang saya sedar bahawa sebenarnya parenting ini kalau kita mendidik anak, kita ada niat yang baik tapi sebenarnya tak cukup kalau kita tak ada ilmu. Jadi saya pun pergi ke kelas demi ke kelas dan daripada ke kelas itu bila saya dah ada dapat ilmu daripada kelas-kelas tu, saya rasa saya bertanggungjawab untuk sharing apa yang saya dapat dengan orang lain supaya orang lain tidak buat kesilapan yang sama macam saya buat. Yang ni bagus. Asal usulnya. Sebab ramai orang yang dia ada ilmu tapi dia banyak simpan kepada diri sendiri, kan? So sekarang ni Puan Wawa punya burning desire adalah untuk share dengan orang. Dan masalah kita tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian adalah kita bukan tak ramai orang baik, kita ramai orang baik. Masalahnya adalah orang baik tapi dia tak mau untuk sebarkan kebaikan. Saya tak patut guna perkataan tak mau sebarkan kebaikan. Mereka mungkin rasa tak mampu nak sebarkan kebaikan. Jadi mari kita sama-sama tolong. Sebab kita boleh bantu orang menerusi penulisan, kita boleh bantu menerusi lisan, kita boleh bantu dengan cara on screen, kita boleh bantu on field, macam-macam cara. Tapi satu sahaja, we must do something supaya kita boleh kongsikan kebaikan. Dan bercakap pasal kongsikan ni Puan Wawa, saya nak ajak semua yang tengah menonton ni, alright, tolong klik like dan juga share, button share, dan tolong kongsikan perbincangan kita pada pagi ini, alright, yang bagi saya sangat-sangat penting sebab ramai parent dekat luar sana dia nak anak dia jadi bagus tapi masalahnya dia salah dari sudut parenting. Ini saya share Puan Wawa pemahaman saya tentang parenting. Parenting is not about what you need to do to your kids, right? Parenting is what you need to do to yourself so that the kid will follow. Itu adalah parenting. Right? Sebab ramai orang bila jumpa saya, bila jumpa datang ke Impact, dia akan tanya apa tau, apa yang saya patut buat untuk anak saya, apa yang saya patut buat untuk anak saya. Right? Sebab dia ingat parenting macam tu. Itu adalah part of parenting. Tapi the tunjang kepada parenting adalah what I need to do to myself as a father, as a mother, dan daripada situ dia akan bagi kesan, impact kepada anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ni yang kita nak bincang hari ni. So tolong share seramai mungkin kepada grup-grup kita, grup jiran, grup surau, alright, grup masak tak jadi tak tahu boleh ke tak. Tapi apa pun yang penting, kita hari ni kita nak kongsikan ilmu. Sambil-sambil tu tuan-tuan dan puan-puan dengar, sambil-sambil tu nak masak ke, sambil-sambil nak kemas rumah, sambil-sambil tu nak jek baju raya dan sebagainya, kita dengar something. Sebab daripada Puan Wawa Syauqi ni, insyaAllah input sangat-sangat menarik. Oh, dan alalang tu, lupa nak cakap, siapa yang ada soalan, terus tulis di bahagian komen. Kejap lagi kita ada sesi soal dan jawab insya-Allah. Alright. Dan kita juga ada hadiah nah. So siapa tengok ni janganlah sonok-sonok nak tiba-tiba nak leave, nak pergi ke tempat lain. Jangan, tengok sampai habis sebab kita ada hadiah untuk semua. Sebab Impact Chit Chat ni kita nak lagi best daripada Oprah Winfrey punya program. Dia bagi hadiah untuk semua kan. Kami pun bagi hadiah untuk semua. Berapa orang tuan-tuan? Semua kita akan bagi. So make sure anda terus berada di sini. So kita ada ni, dah ada komen dah ni. Assalamualaikum Abang Bat dan kembar saya Wawasi Mata Besar. Alright, okay, ini bukan body shaming Ini adalah pujian sebenarnya. Alright, so kita sambung balik Puan Wawa. Sekarang ni tentang connection before correction. Silakan. Okay, mana saya nak bermula Okay. Mungkin kita start dengan start dengan how to connect
dengan kita punya anak-anak kita. Dia kata connection kita dah faham dah, iaitu mak ayah kena ada fokus kepada anak-anak dan sebagainya, dan orang akan start tanya dah, macam mana saya nak connect dengan anak-anak saya. Katakanlah anak dia umur 2 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Alright, apa pandangan Puan Wawa? Silakan. Okey, sebelum saya mengulas kepada bagaimana nak connect, saya rasa suka untuk saya ambil contoh kepada diri kita sendirilah. Sebab kalau kita nak kenal kenapa pentingnya connection before correction, kita tengok pada diri kita sendiri. Kita ambil contoh yang paling terdekat adalah kita dengan pasangan kita contohnya kan. Andaikanlah kalau ada berlaku satu situasi di mana kita sendiri perlu dikoreksi, perlukan correction. Katakanlah, kan saya ambil contoh lah, suami saya bawa saya pergi jumpa dengan kawan dia kan, pergi reunion ke PKP tak boleh lah. Sebelum tu lah, mungkin ni cerita sebelum tu. Okay, suami saya bawa saya pergi jumpa kawan-kawan dia dan sembang dalam satu majlis tu, tiba-tiba saya terlepas cakap perkara yang menyentuh sensitiviti kawan dia. So fahamlah the awkwardness between kawan dengan suami nak jaga hati kawan, dengan suami nak jaga hati isteri sendiri. Jadi bayangkanlah dalam situasi tu, dalam perjalanan nak balik, saya dengan suami duduk dalam satu kereta. So macam mana suami saya nak approach saya, nak correct saya dalam keadaan yang awkward macam tu. Apa cara yang terbaik untuk suami saya correct saya sebenarnya? Dekat situ kita kena tengok contoh yang yang boleh saya dapat lah. Katakanlah kan, saya dah tahu yang saya ni perlu di-correct dan bila saya dah rasa saya ni akan ditegur, of course saya dah automatic ada mode on, cakap fight. Dah ada mode fight dekat dalam diri saya. Mode ni lah, mode yang kata habis aku kena habis aku. Jadi of course kalau suami saya serang saya dengan kata-kata, awak ni dah kenapa cakap macam tu dengan kawan? Kan? Awak tak boleh fikir ke kalau awak cakap macam tu, pumpang-pumpang kan? Dia jadi something yang boleh explode pula kan? Dan tentulah, of course lah, kalau suami saya cakap macam tu, saya akan fight balik kata-kata dia walaupun saya sedar yang saya dah buat kesilapan. Walaupun saya sedar yang benda tu memang salah saya. Jadi bagaimana sebenarnya suami saya nak approach saya supaya dia boleh correct saya dalam keadaan yang berakhir dengan ketenangan, berakhir dengan kejayaan lah. Jadi situasi berbeza kalau suami saya correct saya dengan memulakan dengan connection. Mungkin langkah pertama dia buat, dia berempati dulu. Dia kaitkan pengalaman yang pernah dia alami dengan pengalaman saya. Dia cakap, actually you know what, sebenarnya kan apa yang you hadapi tadi, situasi yang you hadapi tadi tu sebenarnya I pun pernah hadapi tau. Mungkin suami berempati. Sebenarnya memang susah. Kalau orang dah start cakap macam tu memang susah lah. Memang I sendiri akan terasa dan akan terfight. Dan it sucks, right? Saya try berempati lah, macam dia pun pernah alami situasi macam tu. Jadi bila kononnya suami dah menyebelahi saya, of course saya akan rasa macam suami aku dah faham aku. So suami aku dah layak untuk correct aku kan. Jadi bila build connection dulu dengan empathy sebelum pergi ke correction. Alright, menarik tu. Betul. Maknanya konsep, kita nampak kan bahawa konsep connection before correction ini berpadanan dengan fitrah kita sebagai manusia. Maksudnya bukan untuk anak-anak saja. Dalam apa saja situasi, dalam perhubungan dengan sesiapa saja, sebenarnya before kita correct adalah penting untuk kita connect dulu. Betul. Cuma sekarang ni ramai yang tidak buat macam tu. Betul? Dia nampak salah je, dia akan terus bubuh, dan kalau dia pula salah, pandai pula dia lari je. Alright, okay. So itu tentang pasangan. Yang bagi saya itu adalah satu contoh yang sangat-sangat menarik, sebab sekarang ni pun kita tahu sejak PKP ni Puan, kes penceraian memang sangat bertambah-tambah di seluruh dunia. Stres sebab berada di rumah dan sebagainya mungkin. Jadi connection before correction ni sebenarnya sangat-sangat membantu. Saya suka contoh tadi tu. Maksudnya kita masuk dulu dalam site dia, kita connect dulu dengan dia. Ada dalam NLP kita buat repo dulu dengan dia dan sebagainya. And after that baru kita sampaikan message tersebut. Menarik. Sekarang ni kalau anak pula macam mana, Puan Wawa? Okay, kalau anak pula,
terutamanya anak yang umur di bawah 7 tahun lah. Kita tahu kan bahawa anak 7 tahun ni belum memayis, belum boleh beza antara baik dengan buruk dengan Yes. betul. Dia memahami kehidupan ni melalui bagaimana kita ajar dia, bagaimana persekitaran yang kita sediakan untuk dia. So mereka masih struggle untuk faham apa baik dan apa buruk. Jadi memang sangat mudah untuk anak-anak ini buat kesilapan demi kesilapan lah. Sebenarnya bukan kesilapan. Sebenarnya ialah proses mereka untuk explore apa yang mereka explore the world, dunia Yes. mereka di sekitaran. Jadi of course bila anak tu buat silap, sebab kita macam kita kan biasa expect anak walaupun anak tu kecil, kita nak expect anak tu macam kita juga bijak Yeah. dia. That's why Kita akan lupa ada waktu rasa kita kecil jengkel. dulu. Kita lupa kadang waktu kita kecil dulu sebenarnya kita lagi Kita teruk pun sama. Betul. That's why waktu tu kita akan rasa macam jengkel, rasa geram, rasa nak terkam kan. Tapi sebenarnya that's why kita kena, macam saya cakap tadi lah, kena faham fitrah anak-anak supaya bila kita faham tu, kita lebih mudah rasa orang cakap berdamai dengan anak-anak. Sebab kita dah kenal kan kenapa anak macam Tapi tu. kadang-kadang kan ni ada juga yang pernah orang tanya kepada saya lah kan, macam mana tiba-tiba walaupun anak tu belum memayis, right? Tapi tindakan dia menyebabkan ayah dia ataupun mak dia marah. Contoh dia pecahkan pasu bunga beli dekat China harga lebih kurang dalam 400-500 ringgit kan, bukan hak yang China, hak ini hak China, hak mahal punya, right? So how to control the anger, apa yang patut dilakukan? Sebab selalunya orang akan pilih untuk tengking anak lah kan, tak kira memayis ke, baru lahir semalam ke, alright. Sekarang ni dia jadi macam tu sebab berlaku sesuatu yang dia rasa sangat-sangat frustrated ataupun benda tu sangat mengejutkan dia. So sebenarnya how sepatutnya parents react dengan hal yang macam tu? Macam Puan Wawa sendiri, kalau anak-anak tiba-tiba kan main bedak ke, pita buat bedak sampai masuk rumah jiran ke apa ke, apa yang Puan Wawa lakukan? Okey, sebenarnya betul lah, saya sangat setuju. Sebelum kita nak ajar anak, kita nak didik anak ada self regulation terhadap diri dia, kita parents sendiri perlu pandai nak self regulate. Kalau kita nak anak kita membesar jadi seorang yang pandai jaga emosi, kita dulu kena pandai jaga emosi. Kita dulu kena cari cara ataupun cari ilmu bagaimana kita parents ni nak regulate emosi kita. Saya ambil contoh yang paling terdekat lah, apa yang berlaku malam tadi. Anak saya fresh malam dan ada bukti. Dalam fresh ada bukti lah. Okey, silakan. Malam tadi saya nak buat connection dengan anak saya. Ni kisah lain lah, bukan kisah yang ni lah. Bukan kisah Angelina Jolie tu. Bukan. Saya duk basuh pinggan, lepas tu tengok anak-anak saya ni duk, mama cepatlah mama, bila nak main dengan kita orang kan. Jadi saya tinggalkan pinggan saya tinggalkan dapur yang bersepah tu, saya pergi ke anak saya keluarkan color pencil dengan buku mewarna kan, dan saya mula mewarna dengan anak saya. So dengan anak sulung saya ni, saya start ambil warna coklat, saya colourkan muka kartun-kartun boy kan. Saya colourkan, tiba-tiba dia nak marah saya. Mama jangan, bukan colour coklat macam tu mama. Amat tak coklat macam ni, nak coklat lain. Mama tak nak, duk marah-marah saya. Dan saya pun waktu tu rasa macam sedih jugalah, sebab saya ni dah tinggalkan semua kerja untuk saya bertumpu pada dia. Jadi at first tu saya memang jadi manusia yang normal lah, responsif macam manusia normal yang biasa. Saya rasa macam boring lah macam ni kan, boring lah mama macam ni, mama nak tolong ni, terima kasih pun tidak kan, tiba-tiba nak marah. Lepas tu tak apalah, biar mama colour, ini memang pilihan colour mama, jadi ikut mama lah nak colour macam mana. Saya buat keras saya lah. Tapi apa yang jadi, anak saya jadi lagi bertambah ni lah, lagi bertambah marah. Lagi bertambah melawan lah, dengan dia hentak-hentak kaki lah, start tumbuk-tumbuk tumbuk-tumbuk lantai lah. Dan saya pun macam astagfirullahalazim, saya diam je. Sambil-sambil tu saya punya otak rasional bekerja kan. Kau nak biarkan anak kau macam ni, nak bagi anak kau ni belajar apa? Anak kau takkan belajar apa-apa pun kalau kau ikutkan perasaan sangat. So bila saya dah reda, saya dah okey, saya panggil dia, Aman sini jap. Tapi waktu tu nampak dia still marah lagi lah, tapi dia masih nampak ada keinginan nak berbincang lah. So saya cakap kat dia, okey mama sorry, mama memang salah. Saya pegang tangan dia, saya tengok mata dia, bagi satu samparas dengan mata dia.
Okay Amar, Mama minta maaf. Mama memang salah sebab Mama teremosi, termarah Amar. Mama faham, Mama kecewa sebab color coklat ni bukan color yang Amar nak. Mama faham, Mama kecewa. Saya sebut apa yang dia rasakan. Okay. Tapi kan Amar, kalau Amar nak marah Mama, kalau Amar nak tegur Mama, Amar boleh tegur elok. Bukan marah-marah Mama macam ni. Bila Amar marah Mama macam ni, Mama rasa sedih. Okay, itu dah masuk fasa correction, betul? Alright. Waktu yang mula tadi connection, kita connect dengan dia dulu, bagi dia rasa macam betul aku buat kan, sebab tu dia pun setuju dengan aku. Lepas tu baru kita correction. Okay, itu adalah something yang sangat-sangat menarik. Dan tuan-tuan dan puan yang tengah menonton ni, saya perlukan respon dan juga komen dan juga soalan daripada anda semua. Alright, okay, bukan sekadar bagi tahu kata mata bulat dan sebagainya. Okay. Kita bincang pada hari ini tentang connection before correction. That's very good sebenarnya. Kita connect dulu and then baru kita correct. Dan ini yang telah ditampil dan dipamerkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi berdakwah, sebelum Nabi mengajak orang masuk ke agama Islam dan sebagainya, Nabi very get connected dengan mad'u, dengan orang yang dah didakwah, dan itu yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in, para ulama, yang mana ini adalah benda yang sangat-sangat penting, connection before correction. Yang mana kita lihat Islam dah ajar kita dengan sangat-sangat cantik. Yang mana kalau kita lihat bagaimana Quran turun secara berperingkat-peringkat, bagaimana arahan perintah Allah juga datang berperingkat-peringkat. Ini semua adalah untuk bina connection yang betul-betul kukuh, and after that baru kita pergi ke arah correction, membetulkan perkara yang sepatutnya dibetulkan. Alright, okay. Baiklah. So, kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya, tapi sebelum tu saya nak war-warkan kepada semua, kepada anda yang sedang menonton, kita sedikit ada macam bagi nampak ada iklan sikit, nampak mahal sikit kita punya program ni. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, kepada anda yang baru saja berada bersama dengan kami, kita sedang bincangkan topik yang menarik, iaitu tentang connection before correction. Ni attention untuk semua. Dan dalam masa yang sama juga saya nak wawarkan kepada anda, kita sekarang ni ada satu solution untuk mak-mak dan juga ayah-ayah di luar sana, yang mana yang mahukan pengisian untuk anak-anak perempuan mereka. And that's why hari ini kita bawakan kepada anda satu produk yang dinamakan sebagai Girl Talk Putri Solehah. Ini adalah produk yang dihasilkan oleh Hospital Islam Az-Zahra dengan kerjasama Impact, yang mana dalam ni pembawa kita ada lebih kurang 20 video yang menerangkan tentang haid, menerangkan tentang keputihan, menerangkan tentang benda-benda yang kalau anak saya tanya saya, memang tobat lahum lah, saya akan berlakon pengsan lah supaya saya tak payah jawab. Alright, sebab tak tahu. So dalam Girl Talk ini dia membantu mak, membantu ayah, membantu anak-anak. Sebab video ni untuk anak-anak. Jadi anak akan tengok dan dia akan belajar tentang bagaimana nak masuk dalam dunia keremajaan. Dunia remaja, dunia anak gadis. Jadi ini sangat-sangat membantu mak ayah dan juga anak-anak perempuan di luar sana, insya-Allah. Alright, okay. So ini dibawakan oleh Hospital Islam Az-Zahra dengan kerjasama Impact. Baik tuan-tuan dan puan-puan. So sekarang ni kita nak teruskan, alright. Tapi sebelum tu saya ada lagi beberapa soalan yang saya rasa saya kena tanya kepada Puan Wawa, alright. Antaranya adalah bila duk share benda-benda pasal parenting semua benda ni, ada tak orang kecam? Kan? Soalan ni pelik tau, sebab kita buat benda baik kan. Kenapa ada orang nak kecam kan? Tapi Puan Wawa sendiri ada tak ada orang kecam ke? Ada orang kata you siapa nak share tentang benda ni dan sebagainya kan? Puan Wawa, silakan. Okey, bab kecam ni sebenarnya normal lah bagi seseorang yang terutamanya yang baru nak naik. Orang yang biasanya nak menyebarkan kebaikan ni, yang akan follow adalah orang-orang yang memang nakkan kebaikan. Tapi bila makin lama, makin followers makin bertambah, akan ada selitan orang-orang yang beberapa persen terlepas, mereka-mereka yang tidak senang lah. Itu normal lah. Dan saya tidak salahkan mereka 100% sebab kadang-kadang the way mungkin cara saya menyampaikan itu tidak kena dengan tak kena gaya lah. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang dia orang bukan nak kecam, dia orang nak tegur kan, tapi dia orang tak ada connection before correction. Jadi betul.
dia terus jadi satu distraction and destruction. Alright, baik. Kita ada soalan yang sangat menarik daripada Tuan Nas Yaakob, alright, iaitu salam puan, bagaimana nak kontrol anak umur 4 tahun yang suka tengok handphone? Alright, yang ni pun memang sebenarnya soalan yang memang kita tunggu-tunggu, iaitu macam mana nak disconnect anak-anak dengan gadget. Kita memang nak connect dengan anak-anak, tapi anak punya connection dengan gadget tu dia lagi padu daripada connection dengan mak ayah. So how to disconnect anak-anak kita dengan gadget, alright? Dan seperti mana yang Tuan Nas Yaakob tanya ni, macam mana nak control? Umur 4 tahun, very specific. Anak umur 4 tahun yang suka tengok handphone. Silakan. Okay, about handphone ni, untuk zaman sekarang ni kan, kita memang tak dapat lari daripada nak kenakan anak dengan handphone. Sebab ini memang anak memang dah hidup dalam zaman handphone, zaman teknologi. Jadi kita memang tak dapat nak pisahkan mereka dengan teknologi lah. Tapi apa yang boleh kita lakukan adalah kita kawal, kita kontrol. Even dalam American Academy of Pediatrics sendiri, mereka dah ada satu garis panduan untuk parents yang ada anak kecil. Garis panduan supaya parents tahu untuk anak yang begini-begini umur sekian-sekian berapa banyak maksimum masa yang boleh kita beri anak gadget sebelum anak tu affected dengan masalah ketagihan. I see. Kalau macam even macam dalam AAP, American Academy Pediatrics ni, dia kata untuk anak yang 2 tahun tidak dibenarkan sama sekali untuk beri handphone. Sebab 2 tahun ke bawah handphone tu, dekat handphone tu sendiri dia ada stimulasi yang sangat, orang cakap sangat berlebihan sampai ia boleh berisiko mengganggu perkembangan otak anak. Waktu kita tahu kan the first 5 years otak anak ni berkembang dengan sangat pesat. Jadi bila waktu perkembangannya pesat itu kita sogokkan dengan stimulasi gadget ini, dia sangat berbahayalah untuk otak anak. Terutama so bawah 2 tahun tak boleh tengok. Tapi berapa ramai dekat luar sana, alright, minta maaf berapa ramai dekat luar sana yang anak umur setahun lebih tapi bagi handphone supaya anak tengok sebab mak dia nak buat kerja. Dalam kurungan nak tengok Facebook mak dia kan, tapi dia cakap mak ada work, mak ada kerja. Okay. So we need to do something para penonton sekalian yang ada anak-anak bawah 2 tahun ni. Memanglah kita tahu anak-anak suka benda yang berwarna-warni, dia suka benda yang bercahaya. That's why dia nak tengok handphone tu. Tambah pula bila dia tengok YouTube ada kartun dan sebagainya, kartun pula muka macam ayah dia lagi dia suka tengok. Alright, jadi kita kena jaga bab tu. Itu bawah 2 tahun. Kalau umur yang seterusnya berapa jam pula AAP tetapkan Puan Wawa? Umur yang 2 hingga 4 tahun hanya 1 jam setengah satu hari. Dia bukan 1 jam setengah satu sesi, tapi total satu hari tu hanya 1 jam setengah. Mungkin kita boleh bagi-bagikanlah satu sesi 15 minit, sesi kemudian 15 minit, tapi tidak lebih satu hari 1 jam setengah lah. Dan 5 tahun ke atas baru 2 jam. Baru 2 jam sehari. Yes. Kalau lebih daripada tu, kita risau ke anak itu akan berisiko mengalami masalah ketagihan. Yang mana masalah ketagihan handphone ni, dia bahaya, dia kesan dia kalau boleh scan otak ni sama macam bahaya ketagihan alkohol, ketagihan arak, ketagihan pornografi. Malah yang bahayanya gadget ni, kalau ketagihan gadget ni dia boleh leads kita kepada ketagihan yang lain. Contohnya ketagihan pornografi. Ada beberapa ramai kan kanak-kanak sekarang yang terdedah kepada pornografi, sama ada secara sengaja ataupun tidak. Kalau ikut kajian di UPM, di UPM ada seorang doktor ni, dia buat kajian memang apabila seorang kanak-kanak itu dia ketagih kepada gadget, apa yang berlaku, hormon yang keluar adalah sama macam dia ketagihan heroin, right? So that's very dangerous. Kalau NIOSH punya statistik ataupun NIOSH punya saranan Puan Wawa lagi dahsyat. Untuk bersama dengan gadget ni, untuk bagi mata ni tak rosak, seminggu hanya boleh 2 jam saja. Can you imagine? Alright, okay. Seminggu 2 jam memang tak logik, alright. Memang tak logik, tapi adalah itu untuk menjaga mata, dan untuk penjagaan mata. So anak-anak kita ramai yang pakai spek dan sebagainya hanya kerana apa? Sebab sudah melekat dengan gadget. So that's dangerous. Dan bercakap tentang pornografi dan sebagainya, itu boleh kupas dengan satu topik yang lagi besar sebenarnya tentang ketagihan tersebut. Dia bukan isu pasal anak kita jahat, tak. Kita percaya anak kita sebab mak bapak dia kan baik. Sekarang ni yang kita tak percaya adalah konten-konten yang dibuat di dalam YouTube, di dalam tempat-tempat di internet tersebut. Yang tu yang kita tak percaya. Anak kita elok je mula-mula tengok Upin Ipin.
Tiba-tiba pula dia tengok OPP berkahwin pula dan sebagainya. That's dangerous. Itu yang kita kena jaga sebenarnya. Ada pun nak tambah lagi pasal gadget ni? Itulah soalan dia bagaimana kan. Bagaimana adalah kita tahu anak kita ni sebenarnya dilahirkan dengan tenaga yang banyak. Yes. Jadi mereka perlu menggunakan tenaga tersebut dengan aktiviti-aktiviti yang aktif lah. That's why kalau nampak anak tu panjat ke, anak tu do something yang kita rasa macam berbahaya, sebenarnya biarkan je mereka buat. Benarkan mereka buat apa yang mereka nak buat, tapi dalam masa sama kita as a parents kena pantau lah. Dan kita perlu penuhi masa anak ni dengan aktiviti-aktiviti supaya anak-anak tu dia punya bosan tu tidak supaya anak tu bila rasa bosan dia tidak berharap kepada gadget untuk mengisi kebosanan dia. Betul, beri peluang anak tu explore apa di persekitaran dia. Dia nak melompat ke, dia nak memanjat ke, bagi dia peluang. Sebab apa? Bagi dia boring, bagi dia bosan kan. Bila dia bosan, dia akan jadi kreatif. Tuan Nas Yaakob bagi anak bosan, walaupun kita rasa Allah kesiannya anakku bosan, Allah kesiannya anakku. Waktu kita bagi dia bosan tu, tengoklah nanti semua benda di sekelilingnya. Dia akan menggunakan kuasa otak kanan dia untuk berimajinasi. Di situ lahirnya kreativiti, di situ akan menyebabkan dia akan do something. InsyaAllah. Betul. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, ni Tuan Saudara Hassan Syahidi, kita punya tetamu semalam ni, nak ingatkan kepada anda semua yang sedang menonton, saya boleh tengok komen anda yang di komen di page Impact. Jadi jika anda ada komen, jadi minta tolong komen di page Impact juga. Sekiranya ada anda tengok dekat watch party dan sebagainya, saya tak nampak. Jadi saya tak boleh nak share dekat sini. Jadi minta anda tolong sharekan komen anda di sini. Baik, kita ada satu komen. Yang sangat panjang. Okey. Baik. Daripada Tuan Syahrizal Ida Muslim. Salam puan, saya memang periksa chat WhatsApp, Telegram anak saya yang umur 13 tahun. Macam mana nak terangkan kat dia apa yang saya buat tu untuk kebaikan dia. FYI, anak saya memang perlu smartphone sebab untuk pembelajaran online dan cari maklumat di SBP. Betul. So sekarang ni handphone memang kita perlukan sebab dia ada banyak kegunaan dia. Dalam masa yang sama dia juga ada cabaran. So seorang ayah yang prihatin bagi saya, Tuan Syahrizal ni, dia periksa chat, WhatsApp, Telegram. Jadi anak-anak ni pula banyak tengok cerita orang putih. Jadi anak-anak akan kata, this is my privacy. Alright, mana boleh ganggu dan sebagainya. So terima kasih Tuan Syahrizal atas soalan. Puan Wawa, what say you? Okey, untuk memang anak-anak ni dia umur 12 tahun ni dia punya pengaruh untuk apa, sama macam kawan dia, nak macam kawan apa kawan dia ada, dia pun nak, itu memang normal lah, memang sangat normal lah. Terutama sekali untuk masa sekarang, musim sekarang ni, musim PKP ni, memang anak-anak tidak boleh lari daripada menggunakan gadget sebab pembelajaran pun dah start melalui online, betul tak? Tapi apa yang kita parents boleh lakukan adalah yang pertama sekali kita tetapkan peraturan. Yang mana peraturan tu kita sediakan dan kita ceritakan dengan anak apa yang boleh anak lakukan. Anak boleh pegang gadget, kita sediakan masa. Anak boleh pegang gadget tetapi pada waktu tertentu saja, pada waktu sekian dan sekian. Dan yang kedua, mungkin boleh tetapkan ruangan di dalam rumah itu yang tidak dibenarkan gadget sama sekali. Contohnya di dalam bilik. Saya memang sangat setuju bahawa anak-anak tidak perlu untuk bawa masuk gadget sampai ke dalam bilik, ke tempat privasi mereka. Sebab bila anak-anak bawa gadget ni ke tempat yang lebih privasi itu, lebih mudah untuk anak leads kepada, kita tahu kan internet kan mudah untuk kita sesat, nak cari benda lain, terjumpa benda lain. Jadi kita nak elakkan perkara tersebut berlaku, kita strictkan peraturan, adakan peraturan yang tempat-tempat tertentu saja boleh pakai gadget. Dan bila ada, mungkin kita boleh buat bila dalam ruang tamu di mana semua keluarga boleh berkumpul, dekat situ kita boleh gunakan internet. Ataupun yang kedua adalah bagi boleh, tapi macam saya cakap tadi lah, pantau. Pantau apa je anak lakukan, apa yang anak lakukan boleh, tapi kita kena pantau. Kita nak be sporting boleh, be sporting, tapi sediakan orang cakap sempadan ataupun garisan untuk anak tahu kat mana dia perlu berhenti, kat mana dia rasa macam boundary dia dah terlebih. Kita as parents memang perlu ada tu lah. Macam Tuan Syahrizal ni, dia nak tahu juga macam mana nak terangkan kepada anak kan. So anak dah 13 tahun. Cadangan saya Tuan Syahrizal,
kami banyak deal dengan remaja ni. Memang topik kita hari ni memang kena sangat, iaitu connection before correction. Kita connect dulu dengan anak tuan. Okay? Sebelum kita nak bagi tahu sebab apa ayah kena check WhatsApp, Telegram dan sebagainya, kita connect dulu. Okay, caranya adalah daripada apa yang Puan Wawa dah share tadi, right? Caranya adalah mungkin kita boleh do something yang menggembirakan dulu dengan dia, duduk dulu, sembang dulu, dah happy, dah gelak dan sebagainya. Lepas tu kita cerita something yang dia boleh relate dengan apa yang sedang berlaku, kan? Seorang anak yang kemudiannya terlibat dengan pornografi, lepas tu pula terlibat dengan pedofile contoh, kan? Ataupun dia ikut dia punya boyfriend ke girlfriend ke, last kali kena jual ke apa ke, cerita contoh. Dan after that go to the correction, baru kita pergi kepada teguran. Sebab tu kita kata, sebab tu ayah sebenarnya check handphone Along ni bukan sebab ayah tak percaya, tapi ayah kena sentiasa, sebab ini tanggungjawab ayah. Sebab satu hari nanti Long akan hidup dengan bawa hidup ni sendiri. Ayah pun bukan hidup lama. Oh, dia guna ayat macam tu pula, menangis Long. Alright. Okay, ada ayah ambil lah handphone saya ni. Alright. So kita connect dulu tuan. Kita connect and then after that kita buat correction. InsyaAllah dia jadi mudah. So connect ni buat something yang happy dan seronok apa semua. Do something yang kita boleh relate. Alright. Baik, Tuan Nas Yaakob, soalan yang kedua daripada Tuan Nas. Salam Puan, macam mana nak urus masa dan aktiviti anak-anak umur 4 tahun dan 6 tahun waktu PKP? Saya faham. Yang ni, saya nasib baik anak saya alhamdulillah dah 12, 10 dan 8 tahun. Jadi dia dah melepasi fasa-fasa tersebut, kan? Tapi Puan Wawa memang duduk kat rumah bersama dengan anak-anak. Suami bekerja, kan? Jadi apa yang Puan Wawa buat urus dan aktiviti? Adakah ada jadual ataupun ada piagam right? Yang mana anak-anak tengok inilah yang kena berlaku dan sebagainya. Ada tak sistem reward dan sebagainya dan sebagainya? Apa yang Puan Wawa lakukan? Tuan Nas Yaakob nak tahu. Silakan. Okey, memang susah sebab dalam PKP ini saya sendiri akan memegang beberapa peranan. Saya lah jadi tukang masak lah, saya jadi cikgu, saya lah jadi nanny, tukang cuci, semualah saya. Jadi memang sangat-sangat penting pengurusan masa. Tapi pada pengurusan masa tu, ya saya memang ada jadual, tapi sebenarnya jadual tu sebenarnya tak membantu mana pun. Apa yang membantu saya sebenarnya adalah bila saya ada bila ada jadual dia menyedakkan hati macam wow, aku ada jadual. Alright. So lusa kita dah tak guna dah. Tapi tak apa. Okey, lepas tu apa yang Puan Tapi buat? saya ada dua sistem lah yang memang membantu saya. Sistem pertama memang reward. Okey. Sistem pertama adalah reward. Okey, saya guna ni apps Good Rizki. Good Rizki, okey. Okay. Good Rizki ni memang membantu saya lah. Salah satu cara untuk anak saya tu termotivasi untuk do something yang baik lah dekat rumah ni. So maknanya ini adalah alat untuk saya kawal dia orang lah. Alat yang agak bagus lah untuk saya kawal dia orang dan mendisiplinkan dia orang. Dan yang kedua adalah saya sediakan senarai. Saya ada, nak saya ambil ke? Ataupun saya cerita je lah kan. Saya senaraikan apa perkara-perkara yang saya nak achieve dalam satu hari tu. Okey. Contohnya lah saya buat macam senarai yang pertama masak 2 kali, cuci rumah, baca Quran 6 muka surat satu hari, solat tahajud. So saya senaraikan semua yang saya rasa macam kalau saya buat saya achieve something. So dan saya tampalkan di dinding. So bila saya ada senarai tu, saya akan cuba untuk penuhi saya punya masa ni dengan berkualiti yang mungkin lah. So dan maknanya yang paling penting adalah kalau ada tulis ada senarai mission yang nak dibuat. Begitu kan? Betul. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya yang penting adalah untuk parents yang, sebab saya perasan macam rakan-rakan saya ramai juga yang terpaksa bekerja dari rumah. Jadi mereka perlu, even saya sendiri pun adalah seorang yang bekerja dari rumah dah 5 tahun dah bekerja dari rumah. Memang struggle lah. Jadi memang kita terpaksa korbankan waktu rehat, korbankan waktu tidur untuk cakap meet all the keperluan, untuk penuhi semua tugas-tugasan tu lah. Tapi yang paling penting adalah dengan anak-anak ni sebenarnya tidak perlu sampai 24 jam kita serahkan semua je untuk mereka. Sebenarnya kalau kita boleh betul-betul beri kualiti dalam tempoh masa yang singkat, itu pun sudah cukup.
Itu pun cukup. Dia macam ni tau. Dia macam ni cawan ni, jangan terliur pula, jangan rasa terliur pula tengok cawan ni kan. Bulan-bulan puasa ni dia anak-anak ni dia macam dia bangun pagi dia akan ada macam kita kan. Bangun pagi tiba-tiba kita punya perut ni dia daripada kosong balik, tiba-tiba lapar, tiba-tiba penat. So kita kena isi dengan, kita kena nourish kita punya badan ni supaya kita rasa bersegar balik, kita rasa kenyang balik. Macam tu juga anak. Anak ni sebenarnya dia ada tangki emosi, dia ada cawan emosi ni yang kita perlu penuhi setiap hari. Kita puji dia, ada penuh sikit. Kita apa lagi kita peluk dia, ada penuh lagi. Kita cium dia, penuh lagi. So bila once dah penuh sebenarnya, anak tu akan rasa satisfied dah sebenarnya. Tapi kalau kita duk penuhi keperluan lain tapi kita lupa untuk penuhi cawan emosi anak, anak akan start rasa fisiologi tubuh dia dalam diri dia rasa macam tak kena, aku perlu buat something lah, aku perlu buat something supaya aku dapat attention yang aku perlukan, yang badan aku perlukan. So that's why anak-anak yang bila tak cukup attention, kita lihat mereka ini akan bertingkah laku yang menarik perhatian kita, walaupun tingkah laku tersebut buat kita marah kat diorang. Asalkan aku dapat attention daripada parents pun tak apa. Yes. Asalkan itu antaranya yang kita boleh buat lah. Alright, Zat, ni ada soalan ni daripada semalam sebenarnya, daripada Puan Running Webbit ni. Alright, semalam tanya kepada saudara Hassan kita kan, tapi Hassan dia kahwin pun belum lagi. Jadi sekarang ni soalannya, tapi dia tak keluar tau dekat komen di bahagian sini. Yes, alhamdulillah dah ada. Baik. Now, bagaimana nak bagi anak suka baca Quran? Silakan. Okay, Masya Allah, saya suka sangat soalan ni. The first 5 years adalah penting untuk kita pupuk minat. Kita jangan fikir anak kita the first 5 years tu anak kita nak pandai, nak kejar anak cepat pandai baca Quran, nak kejar anak cepat pandai membaca. Sebenarnya kalau kita paksa anak cepat pandai sekalipun, kalau terutamanya terutamanya bila proses yang melibatkan secara terpaksa, anak boleh hilang minat. So the first 5 years kita jangan sibuk untuk pandaikan anak, tetapi kita pupuk minat. Pupuk minat. Ya, sebagai contoh anak saya, alhamdulillah anak saya ni walaupun perangai dia kadang-kadang menguji kesabaran, tapi alhamdulillah dia punya minat terhadap Al-Quran sampaikan dia tidur tak boleh stop ayat Quran. Dia akan terjaga dan minta pasang balik. Wow, bestnya apa yang Puan Wawa buat sampai dia jadi macam tu? Saya mulakan dengan waktu dia baby lagi, saya memang dah pasangkan zikir. Saya kalau ikutkan saya sendiri adalah seorang yang bukan seorang yang background Al-Quran yang hebat lah, tapi sebab saya nak anak yang hebat Al-Quran, jadi sepanjang dia membesar tu saya dengan dia belajar bersama-sama. Bila nak tidur saya bacakan surah, saya mulakan dengan surah 3 Qul, kemudiannya surah An-Nas sampai surah Duha. Sampai ke umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia dah banyak surah yang dia dah hafal, alhamdulillah, dan dia pernah wakilkan tadika dia pada umur 4 tahun untuk baca surah Al-Mulk. Masya Allah. Sekarang ni anak Puan Wawa umur berapa yang dua-dua orang tu? 6 tahun dengan 4 tahun. 6 tahun dan 4 tahun. Okey, sangat-sangat penting itulah. Memang kita cuba connect mereka dengan sensory mereka. Macam dalam nak bagi normalkan anak untuk dengar Quran tu memang daripada kecil lagi kita perlu pendengarkan ayat Quran kepada mereka. Tak kisahlah daripada suara kita sendiri ke ataupun daripada audio ke, kita kena sentiasa normalkan bacaan Al-Quran dalam rumah tu sendiri. Dan untuk Puan Running Rabbit juga, kita tidak pernah terlambat. Jangan rasa macam alamak anak saya dah besar dah umur 8, dah 9, dah 10 tahun dah, nak pasang pun nanti dia tutup balik. No. Kita jangan rasa terlambat, dan ini adalah waktu untuk kita, this is our wake up call untuk kita lakukan yang terbaik insyaAllah. Pada bulan Ramadan pula, 10 malam terakhir pula, and then live pula di sini, kita banyak lagi benda lain kita buat. Tiba-tiba pula hari ni kita ditakdirkan untuk dengar pula live ni daripada Puan Wawa Syauqi. So insyaAllah, never give up, dan kita terus pupuk untuk dia suka Al-Quran. Kita doa seperti mana tadi Pak Wawa cakap, mungkin dia pun tak perasan tip tu, iaitu dia sendiri nak benda tu. Jadi bila seorang ibu ni nak, dia betul-betul membuat keinginan itu, bila diterjemahkan dalam bentuk doa,
doa itu akan jadi doa yang cukup bersungguh-sungguh dan Powerful. insya-Allah bila dimakbulkan dia akan jadi mudah. Jadi dari sudut teknikalnya adalah buka ayat Al-Quran, buka. Kalau dia tak suka, tak apa, teruskan sahaja. Ini juga akan jadi terapi untuk anak-anak Betul. kita insya-Allah. Betul, saya sangat setuju. Sebab Okey. Tuan Badrul cakap dia cakap tadi pasal kita tidak pernah terlambat kan. Saya pernah menonton satu live lah bersama dengan psikiatris. Psikiatris ni sendiri cakap kita jangan rasa memang the first 5 years adalah waktu yang kritikal untuk kita didik anak. Tapi katakanlah kalau kita rasa macam kita dah terlambat, it's okay, kita masih ada di another sampai 26 years. Umur sampai anak 26 tahun sebenarnya otak anak ni akan sentiasa berkembang sampai umur 26 tahun baru akan stop. So dalam tempoh tersebutlah waktu tu kita boleh sentiasa ada peluang untuk perbaiki dan pupuk. Tapi itulah semakin lambat tu semakin usaha yang perlu kita buat tu semakin besar lah. Betul. Sebab lagi lambat. Sepatutnya 6 tahun ke bawah kita patut buat yang terbaik. Selepas 6 tahun harga dia akan jadi lagi meningkat. Selepas tu dia akan jadi lagi meningkat. Harga ni dari sudut masa tenaga, fokus, dia akan jadi lagi mencabar sebenarnya. Tapi anyway, never ever give up. Sebab saya pernah jumpa dengan seorang parent, dia cakap, saya dah give up lah dengan anak saya. Kan darjah 6. Waktu tu anak dia darjah 5. Saya dah give up lah dengan anak saya darjah 5. Saya dah tak nak peduli, orang nak ambil lah. Sampai tahap macam tu. Ini bukan orang biasa ni, semua pangkat-pangkat tinggi dekat syarikat-syarikat korporat ni. So apa yang saya boleh cakap adalah, saya waktu tu pun anak pun kecil lagi. Cuma yang saya boleh katakan adalah Tuhan apa pun, kita jangan give up dengan anak kita sampai bila-bila. Kan? Sebab itulah dia hadiah yang Allah bagi, amanah yang Allah bagi, dan juga mungkin insya-Allah asbab untuk bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Okey, baiklah. So saya nak tengok lagi ada lagi tak soalan-soalan? Saya takut saya terlepas. Tak ada semua? Alright, okey. Baiklah, sebelum kita pergi kepada penutup kita, alright, saya nak sampaikan juga kepada semua bahawasanya anda, ni yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Alright, kita ada hadiah untuk anda semua. Alright, okey. Nampak tak? Puan Wawa bila sebut hadiah dia sebut ye. Tuan-tuan dan puan yang tonton ye langsung. Okey, dan kita nak bagi hadiah. So, kita nak bagi hadiah kepada anda semua. Hadiah ni sangat-sangat menarik. Alright, dia akan membantu kita dan juga anak kita terutamanya untuk makan benda yang sihat, kerana kami akan bagi kepada anda e-book percuma daripada Impact, iaitu 5 makanan yang perlu dielak jika sayang keluarga. Tajuk dia saja dah menarik dah. Selalunya orang kata makanlah benda ni, buku ni kata jangan makan benda ni, sebab kadang-kadang bila orang dengar benda yang agak berjangan-jangan ni, orang macam okey aku tak nak. So sekarang ni kami bawa kepada anda percuma saja, dan e-book ni bernilai RM10. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat adalah cuma perlu type nak. Tak payah nak skema, type hendak lah, alright, kemungkinan, tak payah. Type aja nak, N-A-K, alright. N semua huruf besar pun boleh, semua huruf kecil pun boleh, N saja huruf besar, AK huruf kecil pun tak ada masalah. Yang penting type nak dekat situ, nanti kami punya robot akan uruskan insya-Allah. Alright, okay, baiklah. So type sekarang. Okay, kita dah nak sampai ke penghujung. Siapa lambat, satgi robot merajuk, tuan-tuan dan perempuan mungkin tak dapat. So type nak, lepas tu nanti check messenger ting, dia akan masuk terus apa yang tuan-tuan dan perempuan akan lakukan untuk dapatkannya. Boleh? Alright, kita nak sampai penghujung dah sebenarnya. Puan Wawa, ada soalan daripada Ishfaq, alright, yang mana soalannya adalah, apa rutin anak Puan Wawa berapa hari sekali baca Al-Quran? Menarik soalan ni. Alright, apa rutin anak Puan Wawa? Okay, kalau perkataan rutin tu macam berat untuk Puan Wawa jawab, ataupun apa yang dia buat lah. Saya pun nak tahu juga apa yang anak Puan Wawa buat tiap-tiap hari. Dan soalan yang menarik adalah, berapa hari sekali baca Al-Quran, ataupun sehari berapa kali dia baca Quran? Silakan Puan Wawa. Okay, kalau bab rutin ni sebenarnya anak saya tidak mempunyai sebarang disiplin yang tertentu lah untuk untuk dapatkan rutin tersebut. Dia sama macam kanak-kanak lain, dia bermain, dia bergelak ketawa, bergurau dengan adik dia. So, memang dia macam kanak-kanak yang lain lah. Cumanya mungkin kadang-kadang waktu dia bermain tu saya pasang
bacaan Quran, bacaan zikir. Dan saya sendiri kalau buat kerja kat dapur ke nak pasal lagu ke, dia akan tegur, mama ni bukan suka Quran ke, mama buka lah Quran. Saya balik kena tegur. Jadi saya sendiri sebenarnya perlu tunjukkan yang saya pun welcome Al-Quran itu dalam rumah. Jadi tapi sebelum tidur tu lah, waktu tidur tu lah adalah waktu yang selalunya. Sebelum tidur tu kan kita punya otak anak kan dia dah ke fasa, ke phase alpha. Jadi waktu tu memang mudah untuk anak menyerap apa saja. Jadi ambil kesempatan sebelum tidur tu, waktu dia baring-baring ke kan, baca surah bersama-sama. Tak kisahlah nak baca guna suara kita ataupun kita pasang audio dan baca bersama-sama ke, tapi itulah rutin yang tak boleh nak lepas lah. Tapi yang terbaik yang saya rasa macam impactful jugalah yang pernah saya buat kat anak. Sebelum tidur kan, beberapa minit sebelum tidur, beberapa jam lah sebelum tidur, pasang Kori Junior, pasang rancangan-rancangan kanak-kanak Al-Quran. So benda tu sebenarnya akan masuk ke dalam subconscious mind anak. So benda tu impactful, sangat powerful tau. So anak akan rasa macam sambil tengok sambil cakap, mama teringin sangat nak tengok Ammar mengaji macam ni dalam TV ke kan. Teringin sangat tengok Ammar mengaji bagi ramai yang boleh dengar. Kita setkan mindset anak tu, kita tanamkan mindset yang sebegitu pada anak. Supaya anak pun rasa macam memang aku ni jenis orang yang baca Quran, macam tu. So pasal Kori Junior. Menarik. Okey, ni kita ada soalan lagi. Biasalah bila dah nak habis, soalan baru akan datang. Lepas ni apa kata kita start kita terus cakap nak habis. Alright, so soalan akan datang. Baik, soalannya daripada Tuan Ahmad Azri Ahmad Syabir. Macam mana cara nak bagi anak jadikan ayah dan mak dia sebagai role model? Sebab sekarang ni ramai anak-anak yang jadikan role model dia orang lain. Kan? Role model dia BTS, role model dia Blackpink, role model dia orang lain, tapi dia tak nampak mak dan ayah dia sebagai role model. Jadi macam mana kita daripada awal lagi kita nak program awal-awal dan kepala anak kita ni, bila orang tanya siapa role model? Ayah saya. Alright, okay. Apa pendapat Puan Wawa? Silakan. Pendapat saya adalah ramai kita, yang pertama kita kena ada matlamat lah untuk anak kita. Memang saya cakap tadi yang kita janganlah didik anak tu ikut kemauan kita, tapi ikutlah keperluan dia. Tapi dalam masa sama kita perlu juga ada matlamat untuk anak. Macam saya, matlamat saya nak ada anak tu, sebelum ada anak dalam perut lagi anak tu, saya dah macam anak aku ni aku nak besarkan dia insya-Allah seorang yang mencintai Al-Quran. So kita kena ada matlamat yang macam tu supaya apa saja tindakan kita itu walaupun sekecil mana pun akan berpandu ke arah matlamat kita tu. Dan kita contohnya lah kita nak anak kita jadi tahfiz kan. Kalau kita nak anak kita jadi tahfiz, bukan kita boleh hantar anak pergi sekolah tahfiz, tapi yang perlu jadi guru yang pertama untuk ajar anak tahfiz adalah diri kita. Maksudnya kalau kita nak anak kita jadi tahfiz, kita sendiri perlu mentahfizkan diri kita dulu. Kita kena usaha untuk jadi macam tahfiz. Kalau kita nak anak kita ni jadi pandai bercakap macam Tuan Badrul. Jadi kita sendiri kena belajar untuk usaha untuk upgrade diri itu jadi pandai bercakap supaya anak tu pun nampak kita as a good role model. So dia start dengan kita lah. Dia macam tadi lah. Parenting is about you as a parent, not about your kids. About you yourself. When you change yourself, insya-Allah anak-anak juga akan turut sama berubah. Wow, menarik idea tersebut dan juga point tersebut. Okey, baiklah. So ada lagi soalan-soalan? Alright, kalau selepas ni tuan-tuan dan puan nak lagi belajar dengan Puan Wawa Syauqi, saya sangat-sangat sarankan anda untuk join group ni. Nama dia adalah Avengers Families. Alright, Infinity War. Tak ada Infinity War. Alright, Avengers Family sahaja. Alright, okey, kita ada satu soalan yang memang kena jawab, kalau tidak saya mungkin kena tidur luar, iaitu macam mana nak layan permintaan perhatian anak yang datang serentak. Contoh, kalau tiba-tiba 3 orang anak datang, Daniel, Rahana dan Zahra datang bergaduh dan kita tak nampak siapa yang mulakan. Jadi apa yang kita patut lakukan? Puan Wawa, silakan. Apa yang kita lakukan? Susah juga soalan ni. Kita tak tahu. Saya ambil contoh situasi saya sendirilah. Kalau anak saya ni bergaduh, saya selalu akan suruh mereka bersemuka selama sejurang dan bincang. Jadi anak saya ni kadang-kadang kalau something wrong happen between
me and my husband pun dia akan macam bincang lah, tak payah gaduh. So bila anak-anak macam tu saya akan macam okay, ada masalah apa ni? Okay, bincang. Saya galakkan mereka bincang. Tapi kadang-kadang anak-anak ni dia tak ada idea nak bincang macam mana. Jadi kita bagi idea. Contohnya macam okay, cuba abang bincang dengan Ammar. Kalau Ammar nak mainan Aklan, cuba Ammar bincang Aklan boleh tak pinjam mainan Aklan. Cuba bincang. Saya bagi idea dan galakkan mereka untuk berbincang. Ini sangat baguslah. Sangat bagus sebab dia bukan saja membantu anak. Kita tak nak anak ni bila ada masalah je, memang perlulah rujuk kepada kita, jadikan kita sebagai tempat rujukan. Tapi kita tak nak anak tu bila ada masalah je semua nak kita yang selesaikan. Jadi kita nak anak kita tu bila ada masalah, mereka pandai untuk selesaikan sendiri. Dan mereka, dalam masa yang sama anak tu bila kita beri peluang untuk mereka berbincang tu, dia akan membantu anak membina kreativiti terhadap penyelesaian masalah. Dan sebenarnya dia membantu untuk anak tu membina kemahiran komunikasi terhadap orang lain. Puan Wawa, sifat toleransi. Puan Wawa adalah orang yang ibu yang duduk dekat rumah kan. So macam mana pula kalau, ni soalan daripada Nur Amalia ni, alright, macam mana cara yang terbaik untuk ibu bapa yang sibuk bekerja seharian luangkan masa dengan anak-anak? How can they spend ataupun invest quality time dengan anak dalam keadaan diorang sendiri sibuk? Mungkin Puan Wawa ada pengalaman dengan klien atau kawan-kawan yang macam ni. Apa yang diorang buat? Untuk parents yang macam ni, sebab memang ramai lah parents yang macam ni dan saya memang faham. Untuk parents yang macam ni, selalu saya cakap macam ni. If you cannot give quantity to your kids, so you give quality. Katakanlah kalau you hanya ada dalam satu hari cuma ada 1 jam dekat rumah dengan anak-anak sebelum anak tu tidur dan buat hal lain kan. Jadi gunakan 1 jam tersebut, walaupun 1 jam yang terhad itu, gunakan 1 jam yang terhad tersebut sepenuhnya dedikasikan untuk anak-anak. Ketepikan telefon, tutup TV dan buat aktiviti bersama anak-anak. Bersembang, ajak anak main bersama kan. Main suap-suap ke, buat something aktiviti yang simple yang tak memerlukan alatan, tak memerlukan memerlukan permainan yang just macam buat kuis ke, buat teka-teki ke, main tulis-tulis belakang ke, main lawan mata ke kan. So betul-betul kalau tak dapat bagi kuantiti, tak dapat bagi masa yang banyak sebenarnya, you just bagi quality. Maknanya ada masa tu bagi kualiti betul-betul. Sebab kadang-kadang macam saya sendiri banyak berhadapan dengan anak-anak, satu hari 24 jam memang menghadap anak-anak. Memang tak semestinya saya mampu untuk beri kualiti. Kuantiti so, ada kan? Kuantiti ada tapi kualiti tu pun susah nak cari. So sebenarnya untuk parents yang bekerja ni sebenarnya mereka ni boleh lebih bernasib baik daripada orang yang ada kuantiti tapi tak ada kualiti. Okey, dengan memberi kualiti yang sepenuhnya lah kepada anak dengan masa yang terhad tu. Kadang-kadang kita masa terhad, lepas tu kita pula gunakan masa tu untuk gadget. Kita sebenarnya kena buat seminar macam mana untuk bagi mak ayah yang tak ketagihan gadget sebenarnya. Sebab cuba bayangkan kalau mak ayah tak ketagihan gadget, mak ayah tak melekat dengan handphone kan, anak akan dapat fokus yang sangat besar. Tuan-tuan dan perempuan yang anak-anak berubah sekarang ni, cuba lihat diri kita dulu, kita berubah ataupun tak. Semalam saya cuma letak handphone saya ke tepi dalam setengah jam, and then saya letak meja, and then saya panggil anak-anak mai bawa satu air untuk daddy, mai kita minum, kita sembang-sembang. Dia punya setengah jam punya sembang tu, dia punya impact dia sampai hari ni. Anak kata best lah semalam kita sembang pasal ni, pasal tu dan sebagainya. So sekarang ni sebenarnya bukan anak saya yang ketagihan gadget, bapa dia sebenarnya. So apa yang kita patut lakukan sekarang adalah start from yourself, with yourself. Dengan apa yang kita ada ni, kita stop untuk banyak dengan gadget. Kalau nak perlu gadget, sebab kita tahu lah ada orang kata nak kena kerja, nanti WhatsApp, nanti sale lah, bla 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 dan sebagainya. Sedangkan kita lupa yang anak kita tu adalah sumber rezeki sebenarnya, yang boleh menjadi penarik kepada rezeki sebenarnya. Yang sumber rezeki ni kita suruh shut up, yang kita nak lebihkan hanyalah kepada usaha kita yang mungkin berhasil, mungkin tidak. Alright. Baik, kita dah sampai ke soalan yang terakhir daripada Puan Running Webbit ni. Kita special sikit untuk Puan hari ni sebab semalam Puan punya soalan kita bawa ke hari ni, kita layan betul-betul Puan. Alright. Kalau dengan anak kita ni macam malam-malam,
Tapi bila depan guru, dia boleh buat baiknya. Depan coach impact memang nampak sangat-sangat bagus. Alright. Tapi kalau depan mak nampak macam malah-malah dan sebagainya. Macam mana tu? Okay, Puan Hawa, silakan. Okay, saya pernah tanya soalan ni pada rakan terapis saya lah. Dan dia jawapan dia saya setujulah. Kita as a parents, bila tetapkan peraturan ataupun rutin tu, kita perlu konsisten. Bila tak konsisten, perangai anak pun jadi tak konsisten. Dan tapi sebenarnya kan, dan satu lagi yang saya setuju adalah anak ni bila dia pergi, bila depan kita, dia akan serlahkan semua perangai dia, termasuk terutamanya perangai dia yang kita tak suka tu lah. Sebab dia dah terlalu selesa dengan kita. Dia dah terlalu selesa sampaikan dia dia keluarkan segala sifat-sifat sifat-sifat original dia dekat parents, dekat orang yang dia selesa. So mungkin itu adalah petanda yang baik jugalah. Tapi itulah kita as a parents, apa yang boleh kita buat adalah kita tetapkan peraturan. Kadang-kadang kan macam saya, anak-anak saya ni dengan cakap ke apa kan, waktu belajar, saya berlakon macam nak ajar anak sediakan meja apa semua. Okay, jom kita berlakon jadi cikgu-cikgu. Mama nak jadi cikgu, you all jadi murid. So bila once kita dah letakkan situasi dalam lakonan tu, anak-anak pun akan berlakon patuh juga sebenarnya. Itu trik yang saya buat dengan anak lah. Menarik. Sebab dalam bidang training pun memang ada training yang menggunakan role play sebagai training. Role play is very good sebab mula-mula dia berlakon. Tapi lepas tu dia dapat masa, dia dah naik share tu, itu akan menyebabkan dia akan buat apa yang patut dia buat. Tapi saya suka lah point tadi tu, dia menjadi diri dia dengan original. Sebab boleh fikir-fikir balik kan, kita pun, saya tak kata Puan Running Rabbit memang bagus dah. Saya. Kalau kita depan mak kita depan ayah kita pun perangai kita lain. Betul tak? Bukan kata waktu kita kecil tau. Waktu sekarang ni pun. Waktu kita depan mak ayah kita jadi macam budak balik. Kita jadi macam manja-manja balik. Sebab apa? Sebab kita ada watak yang pelbagai. Watak kita yang paling utama adalah sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Watak-watak sampingan ni adalah watak kita sebagai mak, watak kita sebagai ayah, sebagai isteri, sebagai suami. Anak kita pun sama juga, watak sebagai anak, watak sebagai pelajar sekolah, watak sebagai pelajar pusat tuition, watak sebagai pelajar impact. Dia setiap watak ni kadang-kadang tu perangai dia lain-lain. Why? Environment akan mold anak kita punya reaction. Dekat impact nampak macam dia berani dan sebagainya sebab mungkin dekat impact ni kita memang ada budaya yang menyebabkan budak-budak ni dia jadi macam hyper, seronok, berani dan sebagainya. Dan kalau di sekolah dia macam rajin, mungkin ada perlumbaan di situ, persaingan di situ yang dia rasa macam aku lagi baik daripada budak ni, aku rasa aku boleh buat lagi bagus. Contoh. So dekat rumah yang ada dalam mak dia, yang ada dalam ayah dia yang mungkin tak pernah pun kita mungkin tak tegas ataupun tak ada peraturan dan sebagainya, kan? Dia rasa asyik-asyik dia dimenangkan, maka itu menyebabkan dia jadi manja yang perlu kita bantu untuk ubah, insya-Allah. Ni saya bukan cakap pasal Puan Running Rabbit, ni saya bagi contoh keseluruhan secara asasnya kita nampak macam tu. Jadi insya-Allah. Tuan Nas Yaakob dia mai sekali lagi tuan-tuan dan puan. Dia kata boleh tak tanya soalan lagi sangat-sangat. Saya merayu. Okay, ni dia tak tulis dalam merayu. Macam mana nak autokan anak-anak tu dia. Ni first time ni 13 tahun saya dalam training untuk kanak-kanak remaja, saya jumpa soalan ni. Macam mana nak autokan anak-anak? Contoh, dia dah tahu dah time mandi dan dah reti ambil baju dan sebagainya. Dia tahu nak buat sendiri masa mandi, gosok gigi, pakai baju, sabun dan sebagainya. Okay, lepas tu soalan dia berhenti kat situ. Okay, so soalannya adalah pasal macam mana nak auto kan, nak bagi anak ni buat benda-benda rutin yang sepatutnya memang dia dah patut buat. Sebab dia dah tahu dah benda tu. Tak kena gosok gigi pun nak kena abang. Kan? Banyak kali dah. Okay. Puan Hawa. Sebenarnya saya nak tahu jugalah anak tu umur berapa. Sebab kadang-kadang untuk anak yang kecil ni, terutama dia, anak yang anak dia umur macam Puan Hawa. Berdasarkan soalan yang 4 dan 6 tahun. Silakan. Untuk anak yang kecil ni selalunya mereka ni neocortex mereka ni belum berkembang dengan baik. Jadi kadang-kadang sebab that's why kita tengok anak-anak ni, dia selagi kita tak cakap, selagi tu diorang tak buat. Sebab diorang tak tahu pun benda tu keperluan dalam hidup diorang. Jadi kita
dalam awal-awal tahun anak-anak tu membesar, kita kena sentiasa ingatkan. Kita jangan letih untuk mengingatkan. Sebab benda tu kita kena tanam, ingatkan. Sebab once bila dia dah umur 7 tahun, benda yang kita ingatkan itulah yang insya-Allah akan jadi rutin kepada anak. So jangan rasa penat untuk suruh. Even saya sendiri pun, yelah saya nak kata orang jangan penat pun, saya sendiri pun sebenarnya kadang mengeluh juga, penat lah mama kena cakap hari ni benda yang sama ni. Tapi sebenarnya kita janganlah penat untuk mengingat. Sebab benda tu betul. Anak sedang dalam proses nak belajar, nak tanam benda tu. Jadi dia punya rutin. Dan yang kedua tu lah, jadikan rutin. Jadikan rutin, dan kita sendiri pun kena konsisten untuk rutin tersebut. Konsisten dengan rutin dan konsisten dengan peraturan serta konsisten dengan ingatan kita kepada anak. Yes. Begitu. So dengan cara macam tu, yang penting jangan give up Tuan Nas Yaakob. Dan satu perkara lagi yang saya rasa kita boleh kongsikan sebagai yang terakhir, selalu saya kongsikan dengan parent adalah don't shout but show. Alright? Kita jangan jerit dan tengking dia orang, kata janganlah cepatlah, tapi kita show. Kadang-kadang kita suruh kemas bilik kan, tapi masalahnya adalah perkataan kemas tu tidak boleh didefine oleh otak mereka yang mungkin baru 7-8 tahun hidup kan. Jadi apa yang kita buat adalah kemas, kita show them, okay, ni maksud dia kemas, ini maksud dia katil dah kemas. So adakah dia akan lupa? Confirm dia akan lupa. Alright? Jadi apa yang patut kita lakukan adalah dah kemas pun semua, tangkap gambar, print out, lekat kat situ, ini bilik yang kemas. So bila kita kata okay kemas bilik 15 minit lagi, ayah nak tengok semua bilik dah kemas. So itu gambar tu akan jadi rujukan kepada dia. Mereka adalah visual learner kebanyakan kerana zaman mereka adalah zaman skrin. Mereka banyak melihat. Kalau kita cakap, dia zoom masuk dalam telinga, selagi dia zoom keluar balik, dia tak ada efek. Kalau dulu mak kita dah cakap, aku duk bagi tahu ni semua masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan. Kalau dulu kita macam tu, hari ni punya generasi patutnya lagi mencabar. Sebab mereka lahir, mereka dah nampak skrin, visual. Mereka main game, skrin, visual. Akhirnya orang yang berpesan kepada anak tanpa visual, dia cari pasal. Sebab anak susah nak faham. Ini zaman dia. Bukan zaman kita teenagers, ini zaman screenagers. Mereka semua hidup dengan skrin, jadi mereka perlukan visual. Tapi tak payahlah buat slide pula, buh projektor kat rumah, kata ni bilik yang kemas. Kita pun tak ada nak buat benda macam tu. Alright, so it's a very good question, Tuan Nas. Okay, alright. So kita dah sampai ke penghujung sebenarnya, Puan Wawa Syauqi, yang mana hari ini perbincangan menarik ya. Saya sebenarnya memang tak sabar. Saya suka buat benda ni sebab saya yang nak belajar. Alright, saya nak belajar as a trainer, as a coach, dalam masa yang sama juga sebagai seorang ayah untuk menjadi lebih bagus. Dan alhamdulillah hari ini saya makin faham tentang connection before correction. Apa yang kita patut buat adalah kita kena bina dulu jambatan kita dengan anak-anak sebelum kita nak bina bangunan di bahagian tanah anak kita tu. Kena ada jambatan terlebih dahulu. The moment ada jambatan, dia rasa kita bersama dengan dia, macam tadi tu empathy bersama dengan dia, dan waktu tu baru kita bagi apa yang kita nak bagi nasihat tu. Dan bila nak bagi nasihat, campur dengan tips saya yang last tadi tu. Mereka adalah screenagers, jadi bagi mereka nampak apa yang mereka kena buat. Kalau tidak, mereka tak faham. Kalau tidak, mereka akan kata kita ini berleter. Itu yang kita tak mahu. Okay, alright. So Puan Wawa, saya bagi Puan Wawa untuk kesimpulan yang terakhir. Alright, apa yang Puan Wawa nak sampaikan kepada kita punya penonton. Hari ini ramai alhamdulillah yang menonton secara live dan juga yang menonton secara recorded version. Silakan Puan Wawa. Okay, yang pertama adalah kita as a parents ni, kita kena sentiasa berkomunikasi dengan anak, dan jangan komunikasi kita ini terhad hanya semata-mata waktu nak menyuruh je. Kita kena sentiasa berkomunikasi dengan anak, cari peluang untuk berkomunikasi anak. Walaupun kita tengah masak pun, kita cari peluang komunikasi dengan anak, panggil anak, join mak memasak. So apa je kita lakukan, kita libatkan anak. Jangan semata-mata komunikasi kita dengan anak hanya semata-mata waktu nak menyuruh saja. Dan jangan lupa anak ini dia tidak automatik jadi baik, dan dia tak tahu pun yang dia buat tu sebenarnya tidak baik di mata mak dia. So apa yang kita boleh lakukan adalah kita as a parents, kita perlu jadi motivator untuk anak jadi baik. Dan motivator yang utama untuk anak jadi baik itu adalah apabila mereka ni rasa disayangi,
bila mereka rasa selamat dan mereka rasa diakui. That's why kita kena sentiasa connection dengan anak supaya those three element motivasi ini anak sentiasa ada, sentiasa dapat. Alright, sangat-sangat menarik. Terima kasih Puan Wawa Syauqi kerana sudi bersama-sama dengan kami halalkan ilmu yang telah dikongsikan. Saya berkata kat Puan Wawa tadi, kata mungkin kita live setengah jam je kot. Kita tengok macam mana kan. Sekarang ni dah sejam, dah berapa dah? Lama ni, sejam suku dah. Bersama dengan Puan Wawa, terima kasih banyak dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi nanti dalam Impact Chit Chat pada 19 Mei 2020 dan kali ini kita akan bersama dengan siapa pula? Kita akan bersama dengan orang yang hebat-hebat ni. Kita dah ada Puan Wawa, sebelum ni kita dah ada dengan saudara Hassan Syahidi. Next one adalah kita akan bercakap satu topik yang orang selalunya tak cakap dengan anak-anak, iaitu tentang anak-anak adalah pelaburan dunia akhirat. Apa pula pelaburan untuk anak? Okey. So, apa yang kita nak akan bincang dalam Impact Chit Chat yang akan datang ni bersama dengan Tuan Nur Amin, Group Agency Manager ni yang memang mahir dalam buat pelaburan. Kita nak bercakap dengan beliau sebagai seorang ayah, dalam masa yang sama sebagai seorang penasihat kewangan yang sangat berpengalaman. Apa yang patut kita laburkan kepada anak? It's not just about money. Ini bukan cerita nak suruh ambil unit trust tuan-tuan dan puan-puan. Memanglah dia Group Agency Manager untuk unit trust dan ada banyak lagi bisnes dia yang lain dan sebagainya. It's about more than that. It's not just about money. It's something yang beyond money. Something yang duit pun tak mampu untuk beli. Pelaburan yang kita kena buat untuk anak. Yang tu yang kita akan bincangkan nanti pada 19 Mei 2020 nanti pada 11 pagi juga insya-Allah. So nak jemput juga Puan Wawa untuk bersama-sama untuk menonton kita punya live nanti insya-Allah. Alright. So apa pun saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Wawa. Okey, dan insya-Allah pasti insya-Allah kita Impact juga akan bekerjasama dengan Avengers Family untuk kita sama-sama bangkitkan lagi, memandaikan anak bangsa kita, memandaikan diri kita juga untuk menjadi mak ayah yang lebih hebat. Kerana kita sedang membesarkan aset umat yang cukup berharga. Terima kasih Puan Wawa, kita jumpa lagi insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan insya-Allah ini akan menjadi tautan ukhuwah kita untuk masa-masa yang akan datang. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.